Right. Ya. Okey, kita hai kepada semua yang nak join live saya ni. Hari ni sebelum tu saya nak mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan kita yang tidak akan lama lagi, dalam masa 2 hari lagi Hari 29, 30, 31 lagi sehari lagi lah. So saya ucapkan kepada semua rakyat Malaysia dan semua keluarga negara kita Malaysia, selamat menyambut hari mereka. Okey, hari ni anda tengok saya letak caption saya atau title saya hari ni, saya nak share hari ni ialah tentang isu warga asing. Warga asing ni, right? Warga asing ni mungkin bila saya sentuh isu warga asing ni, macam-macam komen akan keluar, macam-macam fake account akan datang, okey, macam-macamnya, okey, akan keluar. Jadi saya tak kisah pada itulah. Perjuangan macam saya katakan perjuangan warga asing ni, banyak orang dah request pada saya, minta saya untuk tolong buatkan video lah, tolong kenapa saya tak ada buat lagi isu warga asing lah. Okey, sebelum ni anda tengok saya dah buat banyak tempat warga asing termasuk brother saya Mr. J, Sofian yang masih berjuang dekat Penang, Sofian masih yang berjuang dekat Penang, right? Tok Singa sebelum ni ada buat. So jadi banyak brothers kita yang telah buat isu warga asing ni lah. Okey, dan saya ambil sedikit masa, saya berehat dan saya tak buat warga asing tu, dan saya kembali kepada isu warga asing. Okey, jadi hari ni kita nak share sedikit atau nak bincang sedikit, okey, kita nak dapat pendapat masyarakat tempatan kita atau rakyat kita tentang warga asing sekarang ni berluasa. Okey, welcome Mani nah. Apa habis enggak? Follow kenapa? Okey Mani nah. Tok Singa mana sekarang? Diam je. Ada Tok Singa ada, dia tak ada, dia ada juga, dia dekat Penang kedai. Tadi pun dia ada call dengan dia. Tok Singa pun ada. Salam bang. Okey, thank you. Okey, isu yang nak share hari ni tentang warga asing. Okey, yang banyak masalah yang telah berlaku. Jika anda tengok sebelum ni, saya ada buat banyak isu pada warga asing yang sampai saya turun dekat Lebuh Ampang, okey, KL, okey, di mana Kelang, right? Kelang tu saya bersama Mr. J ada buat lah banyak. Alright. Hari ni saya nak dapatkan pendapat daripada selama ni ke mana bang? Lama selama ni ke mana? Okey, dan semalam live saya pun dah cakap, tapi saya telah dijatuhkan hukuman penjara setahun. Saya duduk dalam penjara, right? So kepada user dia pakai user punya code, jadi saya bagi dia sekolah. Selama ni saya dekat penjara, dan hari ni saya buat kembali isu warga asing. Jadi kita kalau boleh kita share kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, thank you. Tiben. Okey, thank you. Right. Pandangan anda terhadap warga asing ataupun isu yang saya ada banyak jawapan dan banyak persoalan akan saya beritahu di sini, dan anda bolehlah tuliskan komen anda, atau ada pertanyaan soalan apa pun anda boleh tanya pada saya. Alright, dalam experience saya lah, pengalaman saya bersama isu warga asing ni yang saya buat, saya telah dapat banyak macam-macamnya ni, macam-macam feedback, macam-macam ugutan, macam-macam saya terima, tapi kita tak ada risau pada itu semua. Jadi kita hanya buat yang terbaik bagi kita punya rakyat. Okey, di mana hari ni saya nak Maya Cruz. Nanti saya naikkan balik badan. Alright, sekarang ni saya nak cerita pasal isu warga asing, di mana banyak peniaga-peniaga ataupun orang yang berbuat niaga, bisnes punya orang telah komplain. Alright, ada yang banyak call pada saya, bagi tahu saya masalah ini. Ada yang call bagi tahu saya mereka kehilangan perniagaan mereka hilang customer mereka hilang punca mata pencarian mereka kerana kekacauan warga asing membuka kedai-kedai haram ataupun kedai-kedai yang ada berlesen, tapi lesen dia pun ada cara dia orang buat. Dia orang ada taktik. Taktik dia orang ni, dia orang akan kahwin dengan warga negara kita, dan mereka akan kahwin, mereka akan cari ibu tunggal ataupun ibu-ibu yang tak ada suami, di mana mereka pandai. Oi bos, selamat. Tak kena pakai spek lah, dah tua dah sangat. Oi bos, sudah slim lah, lama tak keluar. Dah keluar semalam gua dah buat live, tapi TikTok live sini saya baru 2-3 kali juga pak.
Baru 2-3 kali juga buat, bukan lama sangat buat, baru 2-3 kali buat. Okey, kalau boleh share dulu. Di mana isu yang kita nak cakap ni pasal penting sikit, di mana isu warga asing. Mesti keluar ni lah komen-komen fake account mesti keluar, saya tak risau pada itulah. Alright. Sebab kita nak bongkarkan ataupun kita nak tengok isu. Macam semalam saya ada share pasal isu apa saya buat semalam, saya pun dah lupa dah. Isu pasal apa saya buat, saya pun dah lupa. Badan main lama juga terbaik demi masa depan negara Malaysia boleh. Ya, thank you budak PBPJ. Okay, thank you. Eva pun dah join. Eva, welcome Eva. Nanti Eva boleh tolong saya jawab lah soalan-soalan. Okay, so saya pergi straight pada isu. Okay, punca. Okay, punca. Kalau saya tak baca komen anda, jangan marah, sebab saya tengok laju saya ingat. Okay, tapi saya tengok yang mana saya boleh baca, saya baca lah. Okay, jangan marah sangat. Alright, punca masalah sekarang ni kita hadapi, warga asing terlalu ramai. Dan juga saya pun dah bawa isu ni kepada, seperti Kelang, saya dah bawa isu ni kepada ahli parlimen Kelang. Okey, di mana sekarang ni beliau masih dekat luar negara, YB dekat masih luar negara, dan dia belum datang balik. So dia pun ada respon pada saya, dia pun ada bagi jawapan di mana masalah warga asing. Jadi dia panggil kita orang buat paperwork yang proper lah. Di mana kedai-kedai mereka ni kedai-kedai haram seperti ni mengganggu peniaga-peniaga lain. Alright. Jadi kita ni dalam bulan kemerdekaan ini, jadi kita harus bersatu, tak kira kaum, Melayu ke, Cina ke, India ke, kita kena bersatu demi negara kita. Okey, kita tak nak negara kita diambil alih oleh warga asing. Ini satu-satu kita kena tahu jangan kita demi negara ambil dialih warga asing. Dan ke belakang ni saya tengok dalam TikTok, banyak warga asing dah mencabar-cabar sama kita orang. Dah bercabar kita. Okay, mereka boleh bercabar sama kita orang, mengatakan dengan berbagai perkataan mereka boleh gunalah ayat-ayat. Mereka tidak takut, seperti macam mereka rasa mereka adalah maharaja dekat negara kita. Alright. Jadi ini semua kita tak nak not just one. Okay. So jadi sekarang ni kita nak bincang, saya buat live ini khas untuk dapat pandangan daripada viewer saya. Anda boleh bagi komen anda di sini. Kenapa pusat abang? Diet, strict diet. Kita nak bagi pandangan anda, kita nak minta pandangan dan masalah anda. Klang kapal Bangladesh, Indonesia. Sekarang kan lomba di Malaysia. Okay, yes. Bang ini Mani, dia pun salah seorang penjaga dekat kapal. Dia pun mengalami masalah seperti ini, di mana Bangladesh, Indonesia, sekarang rombong di Malaysia. Ya, betul dah. Okey, mereka ni membuat, cara taktik mereka ni membuatkan kedai-kedai haram ataupun peniaga-peniaga di sebalik, di setiap peniaga mereka ada sebalik, ada sebalik belakang dia, ada yang yang cover dia. Mereka akan kahwin dengan warga negara kita lah, termasuk seperti mereka ibu tunggal. Saya hanya nak nasihatkan kepada ibu-ibu tunggal ni semualah, nasihat saja. Sebab kita boleh bagi nasihat dah. Anda rasa mereka kahwin anda untuk apa? Mereka kahwin anda untuk apa? Pada mulanya mereka akan bagi ayat-ayat yang begitu manis, take care anda betul-betul, jaga anda. So anda terpedaya dengan kata-kata manis tersebut, anda pun dah jatuh cinta dengan diorang. Last, mereka akan gunakan nama anda untuk membuka lesen perniagaan, membukakan pelbagai lesen kedai untuk mereka mencari rezeki, rezeki mereka. Okey. Kalau mereka buat cara yang betul tak apalah, tapi mereka ni menyusahkan kepada rakyat. Mereka menyusahkan kepada rakyat, di mana mereka katakan, suatu baris kedai ni, kalau kita rakyat tempatan buat peniaga, mereka harus sewa satu kedai. Kos satu kedai sewa, anda cuba bayangkan, sekarang ni dalam korang-korang 1,800 hingga 2,000 hingga 3,000 lebih. Mereka harus kedai satu sewa. Okey, kos pekerja mereka. Okey, pelbagai isu. Pelbagai isu yang mereka harus. Mana ni komen ni, boleh masuk komen anda, nanti saya akan tengok komen. Sebelum tu saya share, sebab kalau saya baca komen nanti saya akan lepas ni. So jadi saya bagi tahu apa yang saya nak bagi tahu kepada anda, dan selepas tu kita komen lah. Alright. So isu yang saya nak cakap ini ialah rakyat kita yang menderita. Mereka telah ambil lesen, sewa kedai yang tinggi, pelbagai barang, pekerja mereka kena bayar gaji. Cuba anda rasakan, ada satu kedai hari tu yang dekat Kelang kapal, beliau pemilik kedai tersebut telah hubungi pada saya dan dia tanya pada saya. Saya sekarang ni, dulu kedai saya berniaga
hampir satu hari saya berdapat dalam 1000 lebih. Tapi hari ni kedai saya nak hampir nak tutup. Kedai saya nak tutupkan penjagaan saya. Saya tak boleh berniaga dekat kapal ni lagi dah. Pasal apa saya tak boleh berniaga dekat kapal? Kerana di seberang saya ada satu kedai dah buka. Alright, di situ okey, di situ mereka dapat sewa murah. Semua kedai itu adalah warga asing. Okey, jadi mana pergi kita ahli majlis? Okey, ahli majlis mana pergi? Banyak kita tengok perkara ahli majlis ini buat bodoh. Mereka tak nak pandang serius pada isu ini. Tapi saya bukan salahkan pada semua majlis. Okey, kalau mereka buka kedai, mereka berniaga. Alright, setiap stall yang dalam kedai itu adakan cek mereka ada permit ke betul, adakah mereka berniaga secara sah. Okey, adakah makanan itu boleh dikatakan halal ke tak halal ke. Alright, dan kalau mereka bukan buka kedai yang macam yang tak ada halalnya, okey, tengok mereka ada permit ke, mereka ada lesen ke. Setiap kedai yang mereka buka besar-besar kedai, dalam tu mereka buat niaga kecil-kecil, mereka memang bayar sewa yang murah. Alright, mereka bayar sewa yang murah. Ini menyebabkan orang yang lain yang berniaga membuka kedai besar, satu penjagaan yang mereka buka kedai besar, mereka terjejas. Apakah Datuk Najib di Klang tu? Apa khabar Datuk Najib di Klang tu? Mana Datuk Najib Klang ada? Okey, so jadi saya hari ini mengatakan isu macam dekat Kelang ni saya telah bawa kepada YB, alright, kepada ahli parlimen Kelang, dan YB itu telah memberikan saya beritahu dia sekarang ni berada di luar negara, jadi saya tidak boleh bawa apa-apa lah. Alright, selepas dia kembali ke Malaysia, dan saya akan bawa isu ni kembali kepada dia dan minta pandangan beliau apa yang harus kita lakukan. Alright, kita nak selamatkan rakyat kita dulu. Alright, rakyat kita kena tengok rakyat kita dulu. Rakyat kita ni sekarang memang terjejas. Okey, pendapatan mereka nak buat, ada banyak keluarga, mereka hanya bisnes itu periuk nasi mereka. Mereka buat perniagaan seperti ini baru boleh mereka hidup. Right? Kalau perniagaan mereka telah diganggu dengan warga-warga asing seperti ini, mana mereka nak cari makan lagi? Okey. Jadi banyak brothers kita yang masih buat macam saya cakap Sofian Penang itu, tengok kalau kita pergi tengok Sofian main TikTok macam mana dia turun padang kerja. Sebelum ni kita pun ada turun padang buat kerja banyak. Dekat Kelang kita turun maksimum. Alright, sampai kita bongkar hingga mereka buat perniagaan seperti itu, kita bongkar maksimum. Kalau anda tengok video-video saya lama itu, memang ada kita bongkar. Aku rasa untuk tangkapan. Betul, minta tangkapan segera. Betul. KDN. Alright, jadi banyak yang kita harus tengok. Alright, banyak yang kita harus tengok. Jabatan Imigresen. Kalau saya tengok dalam masa saya menjalani hukuman penjara di Kajang, saya tengok banyak warga asing ditahan, dibawa, Jabatan Imigresen dibawa. Selepas mereka ditahan di penjara, mereka akan keluar pergi ke camp. Right? Tengok banyak. Tapi macam mana mereka masih datang ramai lagi, dan mereka boleh berani sangat sehingga sekarang boleh mencabar rakyat Malaysia dah. Rakyat tempatan, rakyat yang kita duduk, rakyat negara ini, kita lahir di muka bumi ni Malaysia. Kita kena takut pada mereka ke? Di sebalik mereka warga asing ni, kita kena macam kena ampun dekat dia. Kita kena bagi mereka peluang untuk berniaga. Tapi negara kita macam mana nak kita katakan negara yang maju bagi di sektor macam ni? Cuba anda tengok, anda turun padang. Saya berharaplah kalau setiap pengusaha atau kedai-kedai yang anda buat perniagaan rakyat tempatan, harus anda jadikan cari satu wakil di tempat anda. Selepas tu anda bawa isu ni kepada ahli parlimen di kawasan tersebut. Bawa isu tu kepada ahli parlimen. Tanya pada pendapat ahli parlimen macam mana. Bawa isu kepada ahli parlimen, dan seterusnya bawa isu pergi, suruh ahli parlimen bawa kepada majlis kawasan tersebut. Okey, katakan kalau Kelang kita pergi MPK, Majlis Pembedaran Kelang. Kalau katakan dekat Puchong kita pergi Majlis Pembedaran Subanjaya. Macam dari KL kita pergi di BKL. Kita bawa isu ni. Kita kena bersama. Kalau kita kena bersama, bergabung bersama untuk mengatasi masalah tersebut. Alright, bukan saja kita cakap kenapa kurus sangat bro, lama tak nampak. Okay, thank you. Kurus sangat itu Sri Daya lah. Semua orang asing buka kedai di Selangor. Ya, banyak di Selangor. Kalau anda tengok Kelang, dulu saya main kawan Mr. J, Brother J, saya, banyak kita orang buat. Kita bongkar maksimum, kita buka maksimum. Kena gabung dan jumpa KDN. Betul juga Raj, kita NGO kena gabung dan jumpa KDN. Betul Raj. Semua kedai, ya, betul. Banyak masalah. Sekarang ni banyak yang kita buat, kita bersuara untuk rakyat, NGOs yang buat suara.
banyak NGO yang keluar padang, turun padang untuk bersuara. Okey, kita pergi yang cara mereka buat banyak. Ini saya dapat daripada satu seorang mangsa ibu tunggal, okey, yang dia telah sebelum ni dia telah komplain pada saya. Alright, isu di mana dia telah dapat, dia ibu tunggal, anak tiga ke empat, saya tak silap saya. Selepas tu dia dapat cinta dengan seorang warga asing ni. Alright, warga asing ni, lepas tu dia telah berkahwin dengan dia ke apa tu, dia ambil nama dia, IC dia, pergi daftar buat penjagaan perabot. Okey, perabot, dan bagi dia apa, macam ada macam ada percentage ke macam mana. Last dia kena tinggalkan macam tu. Alright, dia kena tinggalkan macam tu. Selepas penjagaan dia ada masalah, berhutang dengan orang hutang semua, cari siapa tahu? Bukan warga asing dia cari. Yang dicari adalah pemilik kedai tersebut, ialah warga negara tempatan kita. Perempuan yang dia kahwin tu, orang hutang semua cari sama dia, sampai Along yang mencari sama dia. Okey, Along. Along yang tolong you geng Long Tiger. Siapa ni? You geng Long Tiger, Rafi. Mungkin saya ingat you geng dia sebut pasal you datang lah. Saya cakap saya cakap dari mula, bila saya buat live macam ni, mesti ada yang datang pada fake account lah, yang datang macam-macam yang berjuang, macam-macam soalan lah, bodoh ya. Mereka tak fikir ni, mereka ni semua tak fikir. Mereka ni rakyat tempatan. Besok ini yang kita bersuara bukan untuk kita saja, untuk anak cucu kita, masa depan mereka pun kita bersuara. Masa depan tu you kena fikir masa depan mereka semua. Alright. Jadi macam ni semua yang cakap geng Long Tiger kan, ni semua saya tak kisah punya. Yang dia orang Long Tiger pun nak berdepan kita pun mereka tak ada beraninya. Tahu. Okay, so Rafi, keep your saya haraplah persoalan tu teruskan, brother. Alright, thank you. Jadi tengok macam ni ada kacau, kita mesti bermain lari dah sikit. Jadi yang mangsa itu tersebut datang pada saya, berjumpa mereka. Dia kata dia telah mengalami masalah kewangan, di mana dia terpaksa tangguh hutang-hutang yang diambil oleh warga asing tersebut. Okey, daripada punca apa? Kerana dia percaya dengan warga asing tersebut. Last dia menyangis sampai situ, tidak dapat untuk bayar hutang Along untuk cari dia sampai ke rumah anak dia, sampai dia terpaksa jual harta tanah dia untuk selesaikan Along tersebut. Okey, dia kena terpaksa jualkan harta tanah dia. Tengok betapa susah payah kita nak beli satu rumah dekat negara kita, dan mereka hanya sia-siakan jual kerana untuk bayar hutang Along. Pasal apa? Kebodohan yang telah dibuat. Dia percaya pada warga asing tersebut. Okey, dia percaya kepada warga asing tersebut. Dia telah percaya kepada dia, ayah dia semua. Dia buka kedai kat sana, dia buka lesen, dia bagi buka lesen. Last dia cakap dia nak kahwin. Last dia suruh bikin semua habis. Surat macam saya nak cakap lah, semua pakai maksimum habis. Lepas tu dia suruh pergi ke negara dia. Dia dekat negara dia ada isteri dia ada anak dia semua ada sana. Sini dia buat untuk cari wang. Alright, sini dia buat cari wang. Jadi siapa yang bagi semua ni? Alright. Okey, siapa yang bagi semua ni? Kita yang membagikan mereka peluang untuk buat ni semua. Kalau kita tak ada bagi peluang untuk mereka ni semua, kita strict sangat, memang mereka tak berani nak buat. Jadi saya pun isu warga sini saya telah buat banyak. Okey, di kawasan Serdang, di kawasan Puchong, di kawasan Kelang, okey, di mana sebelum ni kita ada buat turun padang buat kerja. Okey. So jadi saya harap yang banyak yang ada isu kedai-kedai makanan, kedai-kedai yang menjalankan perniagaan seperti barang-barang keperluan. Mereka ni sekarang buat banyak kedai tau. Daripada bengkel ada, daripada kedai membuat perabot ke apa sudah buat. Semua perniagaan mereka sekarang katakan kita buat macam peniaga kecil-kecilan, stall macam stall kita buat macam ayam goreng ke apa, itu pun mereka dah buat dah. Jual buah pun sudah buat. Semua mereka tengah counter. Rakyat kita makin lama makin dah tak tahu ke mana dah. Kalau saya masuk satu kedai, saya tengok, kalau macam kita masuk dalam satu beberapa kedai kedai yang bukan halalnya, kita masuk, kita tengok semua warga asing. Mana rakyat tempatan? Tak ada dah. Okey. So saya berharaplah pihak berkuasa untuk tengok, terutama sekali pihak majlis. Okey, kita sebagai rakyat Malaysia ni, dah minum air sikit Kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita harus tengok
mereka harus tengok kita punya keadaan. Ini saya bersuara untuk peniaga-peniaga, peniaga-peniaga rakyat tempatan kita. Kalau rakyat kita jual tepi jalan, ahli majlis datang sapu semua. Oh, you tak ada lesen, kita kasih bersih semua. Kalau warga asing berniaga, buka kedai, tak ada signboard, tak ada apa-apa, boleh lepas. Boleh lepas. Jangan tak ada bukti, saya ada bukti banyak. Okey? Warga asing berniaga, tak ada lesen, tak ada permit, signboard tak ada. Semua dia buka, dia tulis dia apa bangsa dia apa perkataan bangsa dia. Semua boleh lepas punya. Tengok dulu apa dekat Kelang yang kita bongkarkan banyak isu. Semua mana ada lesen betul, mana ada sah. Sampai kita bongkar, Mr. J bongkar. Mr. J yang buat banyak kerja. Okay, my brother, so kawan baik saya Mr. J, dia pun telah bongkar banyak isu. Alright, sekarang kita tengok Sofian. Saya itu hari pun saya ada WhatsApp pada Sofian. Brother Sofian, saya pun ada WhatsApp sama dia. Alright, macam tadi Long Tiger ke apalah, ini yang nak tanya pasal komen Long Tiger, mungkin semua dia punya apa kuncu-kuncu dia ke, atau dia memang sahabat ke, kawan baik dia ke, tak apalah. Long Tiger tu orang boleh simpan lah. Saya tahu dia tak ada guna dengan orang. Okey, dia pun bukan baik dengan orang. Long Tiger ni bukan baik dengan orang. Dia telah rogol kita punya anak, rakyat kita, 3 orang, bukan 1 orang 2 orang, 3 orang, telah menjadi mangsa rogol dia. 3 orang, bukan 1 2 orang, 3 orang. Jadi baik ke sangat dia. Yang kita sampai kita semua turun, kita apa turun sampai ke Johor cari dia semua. Adakah yang komen seperti yang datang? Tak ada punya. So saya tak nak ambil tahu lah yang ni komen semua. Alright. So ini saya bersuara ni khas untuk peniaga-peniaga dan pengusaha-pengusaha, peniaga-peniaga kecilan, di mana mereka ni susah payah. Mereka yang suruh saya buat video, mereka yang suruh saya tanya pasal ni, isu ni, dan saya telah bincang, dan kita buat proper channel. Macam saya cakap kali ni, kita buat proper channel dengan cara profesional. Jadi saya telah pergi berjumpa, dan saya telah telefon kepada YB tersebut dan tanya di kawasan, terutama sekali Kelang. Ini untuk pada Kelang lah, di Klang. Saya telah telefon kepada ahli parlimen Kelang dan tanya pendapat beliau, dan beliau kata dia berada di luar negara, jadi saya tengah tunggu sampai beliau dah balik. Alright, jadi selepas tu saya akan buatkan apa next step lah, apa yang kita boleh bantu. Ini semua kita dah bantu untuk rakyat tempatan. Okay, besok mereka ni senang nak hidup. Alright, mereka ni nak berniaga senang, secara senang. Terutama sekali kan tengok pasar malam, siapa yang akan datang banyak? Warga asing boleh berniaga pasar malam senang-senang. Kalau rakyat tempatan nak berniaga ke pasar malam, kena ada lesen majlis, kena bayar permit itu untuk pasar malam, kena bayar itu tapak pasar malam kena bayar. Berapa pandai kena bayaran. Tapi warga asing datang senang-senang, mereka buka kedai senang-senang, boleh mereka tak ada permit, tak ada apa-apa, boleh buat suka hati. Right? So jadi saya berharaplah kalau boleh kita bersamalah di bulan kemerdekaan ini, janganlah kita terfikir sangat nak bagi peluang kepada warga-warga asing ni sangat. Alright? Banyak, makin lama mereka dah sampai saya tengok dalam TikTok semua video-video mereka, memang hati pun panas juga kan. Kita tengok kita rakyat tempat tamu tak buat macam ni, mereka berani mencabar kita, berani ajak kita, berani panggil kita keluar. Macam mana ni semua? Jadi kalau boleh kita, kalau kawasan tersebut, orang-orang yang berada di kawasan tersebut, anda kalau peniaga-peniaga ni, anda berkumpul semua, bawa isu ni ke ahli parlimen anda di kawasan itu, bawa kepada kawasan tersebut, ahli parlimen tu. Alright, bawa kepada ahli parlimen kawasan tersebut, di mana mereka akan, ahli parlimen tu harus bantu rakyat. Okay, itu dipanggil wakil rakyat. Bila kita bawa isu ni kepada ahli parlimen, mereka harus bantu kita kerana kita memilih wakil rakyat kita untuk bersuara untuk kita. Alright, jadi jangan risau, rakyat kita daripada NGO, daripada NGO ni kita bukan pada bahagian kita tengah-tengah. Okay, NGO ni sebagai neutral tau. Mereka kena bersama rakyat, bersama dengan kerajaan juga. Isu yang rakyat tu mereka bila dapat, mereka akan bawa kepada channel yang betul. Di kawasan Ceras kena pakai semata pula. Di kawasan Ceras, sorry bos, kenapa makin kurus sangat? Okey, makin kurus kerana saya bekerja dengan ahli parlimen, memang Pusat Khidmat Rakyat sedang berusaha dalam hal ni. Alright, kejap Okey, kejap I pin this comment.
Gigi ya. Okey, dia tengok dia tulis sini, saya bekerja dengan ahli parlimen. Memang Pusat Khidmat Rakyat sedang berusaha dalam hal ni. Memang terbaik. Thank you Gigi. Thank you for your good komen ni, di mana kita kena fikir masa depan rakyat kita. Kena fikir masa rakyat depan. Tengok brother Gigi ni dia telah bagi komen yang terbaik. Dia yang bekerja dengan ahli parlimen. Terbaik. Okey, ini yang kita perlukan. Bila kerajaan kita dah tukar, kerajaan kita ada baru, kita perlu fokus pada rakyat. Hi Bang Joseph, Harry, okay, Henry, thank you, I'm good, Dilip Kumar, I'm good, no problem. Alright, so jadi kita harus bersama. Thank you brother Gigi So tengok seorang ahli parlimen yang bekerja dekat pejabat ahli parlimen, dia telah bagi komen di mana dia orang tengah berusaha dalam isu ni. Terbaik. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Okey, dan saya cakap macam hari ni, saya cakap bila saya berjumpa dengan mana-mana YB, bila saya bersuara dengan, saya pergi berjumpa YB ni, bawa isu rakyat, mereka tetap akan bagi jawapan. Ini yang saya sangat suka pada kerajaan yang kita sekarang ni. Mereka bagi, dan saya pun ada buat satu isu dalam masa dekat. Saya akan buat satu isu di mana pun isu pada peniaga-peniaga juga. Alright, saya pun telah pergi jumpa YB tu, dan dia sendiri cakap dia akan datang, dia akan hantar di setiausaha dia untuk datang turun barang. Ini yang kita nak. Alright, wakil rakyat kita bersama rakyat. Ini yang paling penting. Jadi bila kita undi pada mereka untuk bersama kita, okay, kita tak nak seperti dulu punya style kan. Bila kita pergi office YB YB tarak. Nak jumpa YB pun susah nak jumpa dengan YB. Nak tanya YB ke mana pun YB busy. Tapi masa undi semua nak datang depan kempen kan. Tapi kali ni saya nampak terbaik. Saya nampak perubahan. Okay, kenapa saya cakap ada perubahan? Alright, kenapa saya cakap ada perubahan? Kerana saya nampak sendiri di mata saya sendiri. Bila ada tengok, saya boleh tunjuk, saya phone punya WhatsApp bila saya berurusan dengan YB tersebut. Bila saya bagi satu isu dekat mereka, mereka akan bagi komen. Mereka bagi komen pula. Mereka akan reply. Apa seterusnya akan buat? Jaga kesihatan. Wah kan, bukan saya ni kurus ni pasal strict diet lah. Strict diet ni bukan pasal apa, right? Strict diet. Bukan kesihatan, bukan tak ada masalah lah. Tapi sekarang nampak kurus. Nampak kurus tukar sikit lah. Image kita tukar sikit. Right? Tahun ini sekarang era 23 wakil rakyat Ulu Langat. Ini kerajaan kami ikut, suka kami lah bro. Joseph please dah datang kawasan BT Batu Sembilan Ceras. Wakil rakyat Ulu, ingat ini kerajaan kami ikut, suka kami lah bro. Joseph please datang kawasan BT 8 Ceras. Isu apa tu? Brother, saya pun tak faham apa dia. Thank you Sister RG. Thank you so much. Ini saya satu very good sister. Sister RG ni. Thank you sister. Thank you for your support. Ini daripada sister ni very kakak angkat saya. Boleh cakap kakak angkat saya. Thank you sister. Dia banyak sokong bagi saya, banyak sokongan yang dia bagi saya sehingga hari ni. Dia so saya ada respect sama dia lah. Thank you Sister RG, Rita Josh. Thank you so much sister for giving support. Thank you. Semalam pun yesterday I was showing you on your live, but I don't give any comment yesterday. Okay, so later I talk to you sister. Thanks to you for join my live. Thank you sister. Okay, isu yang kita kembali balik, isu warga asing. Okay, jadi saya berharap kita turun padang bersama. Alright, kita kalau boleh kawasan tersebut, jika anda berniaga sebagai warung ke, stall ke, atau anda pergi kecil-kecil, peniaga kecil-kecil kecil-kecilan. Sekarang ni kerajaan kita dah buat macam-macam pelbagai bantuan, okey, untuk peniaga-peniaga kecilan-kecilan. Tak kisah kaum India ke, Melayu ke, Cina ke. Bila anda rasa ada, anda pergi jumpa dengan pejabat ahli parlimen anda yang terdekat. Mana parlimen anda, pergi ke sana, jumpa mereka, bagi tahu masalah anda kepada mereka. Alright, di mana anda hadapi masalah seperti ini. Alright, jangan anda duduk diam. Okey, bila anda duduk diam, makin lama isu itu tak akan keluar. So jadi anda kena beranikan diri anda keluar, kumpulkan. Okey, katakan tempat itu ada 10 orang yang rakyat tempatan kita berniaga. 10 orang tu berkumpul, buat satu surat, pergi jumpa YB. Tanya YB, kita ada masalah ni, warga asing ni buat macam-macam kat sini, terjejas perniagaan kita. Kita nak cari makan macam mana? Macam mana kita nak hidup? Ini adalah periuk nasi kita. Alright, kita sebagai rakyat Malaysia, kita berniaga secara sah, kita ada lesen, kita ada apply pada majlis, kita ada apply pada SSM, kita ada apply pada macam-macam jabatan untuk mendapatkan buat perniaga sini. Tapi warga asing senang-senang datang buka kedai, mereka buat cari makan senang. Mereka jual dengan kadar makanan yang murah, yang tak ada berharga, right? Kualiti makanan macam mana datang, ada halal ke, tak ada halal ke, macam mana mereka proses makanan itu tersebut, okey? Dan juga Kementerian Kesihatan, adakah mereka pandang pada isu ni?
Alright, itu pun tak ada. Kami support you bro. Hulu Langat dan Batu Sembilan Ceras sudah penuh dengan parti macam tak ada penguatkuasa. Tengok macam-macam kita tak. Good bro, nampak kurus sekarang. How are you? I'm okay. Thank you sokong, thank you. Thank you. Alright, jadi ini yang kita haruslah tengok yang brother ni cakap, Hulu Langat Batu Sembilan Ceras sudah penuh dengan parti macam tak ada penguatkuasa. Okey, saya nak beritahu sini satu. Kalau dulu kita tengok warga asing ni tak ada banyak tempat tau. Tapi sekarang anda tengok tak, makin lama mereka dekat banyak tempat dah ada dah. Mereka ni super anai-anai tau. Macam anai-anai. Mereka ada sedikit sini, mereka dah kumpul, lepas tu mereka pergi tempat lain buat satu bisnes. Mereka kumpul sana. Inilah. Jadi bila kita tak ada cari jalan peluang ni, tak ada nak buat stop untuk ni, semakin lama kita akan hancur lah. Dalam masa dah akan datang, anak cucu kita akan jadi di bawah tapak kaki mereka nanti. Mereka akan cuba kontrol. Right? So saya berharap lah, kita jangan sini kita pilih, kita Melayu ke, Cina ke, India ke, kita bersatu. Kita kena sebagai rakyat Malaysia, kita kena bersatu untuk membenteraskan warga-warga asing dan parti-parti ni. Bukan kita cakap anda pergi gaduh sama dia. Bawa isu kepada penguatkuasa. Bawa isu ni kepada penguatkuasa. Ambil bukti-bukti, gambar-gambar apa yang anda dapat, cara mereka menjaga. Ambil, pergi tunjuk pada penguatkuasa. Bawa kepada majlis, bawa kepada NGO. Kalau anda kenal pada NGO, anda boleh hantarkan kepada NGO tersebut. Suruh mereka bawakan isu ni. Bro, you sudah banyak kurus lah, diet ke? Yes, diet. Thank you. Bawa isu ni kepada penguatkuasa. Bawa kepada ahli parlimen. Bawa terus, pergi jumpa, pergi pejabat ahli parlimen, jumpa mereka, tanya mereka. Kita hadapi, kita rakyat mah. Kita dah pilih ahli parlimen tersebut, dan kita harus suruh dia turun pada untuk kita, untuk bantu kita. Okey, kita dah dalam kesusahan. Siapa kita nak cari? Bila kita pergi undi, kita nak undi untuk ahli parlimen untuk apa? Untuk wakil rakyat untuk apa? Untuk apa kita undi? Untuk mereka bersuara bila masa kita dalam kesusahan. Mereka harus berada di kawal tempat kita. Mereka harus bawa isu ni kepada parlimen. Mereka harus taruhkan apa? Taruhlah macam-macam undang-undang yang mereka boleh buat. Okey? Kalau sesiapa yang kahwin pada warga asing, pasangan warga asing, jangan bagi mereka berniagalah. Suruh ahli majlis pergi buat operasi. Okey, pergi operasi kedai mereka. Nampak warga asing berniaga, tarik lesen. Lesen penjagaan diberi khas untuk rakyat tempatan. Okey, kepada orang yang memegang IC. Okey, yang lahir di muka bumi Malaysia. Mereka yang layak untuk memegang lesen-lesen tersebut. Bukan yang mereka yang pegang pasport, dah kahwin dengan rakyat tempatan, mereka boleh pegang lesen-lesen. Mana boleh? Mana ada adil macam ni? Okey? Ambil gambar video mesti boleh jalan. Walaupun kadang-kadang mungkin rasa PBT bersekelong. Ada juga. Kalau macam tu anda rasa ada bukti, pergi SPRM. Kita ada semua jambatan kita ada dah. Kalau anda rasa ini ada masalah lain yang tengah berlaku, songlap sini, songlap sana, ada apa orang cakap itu sampul surat, dah pergi sana sampul surat, tebalnya, pergi ke SPRM. Bagi tahu ke SPRM. Okey? Kalau tiap-tiap bulan makan, cakap pun tak guna. Kalau yalah, betul lah. Long bro, asing kasih keluar dari Malaysia. Itu yang kita serah pada kerajaan lah bro. Dia pun apa? Bro gemuk baik lah, kurus tak cantik lah. Ya tak? Okay lah, saya Darling pun cakap seperti juga. Alright, apa boleh buat? Sewa rumah kami 1K, mereka berani lagi bayar. Sewa rumah kampung RM 1K, mereka berani lagi bayar. Oh, semua sewa rumah 1K pun mereka bayar. Yalah, mereka akan bayar. Mereka mereka boleh bayar. Tengok macam mana mereka boleh cari. Bos, kenapa sudah close? Diet lah bos. SPRM lagi power dari PM. SPRM lagi power daripada PM. Betul lah. Sebab kita kena yang Perdana Menteri kita sekarang telah usaha banyak. Beliau telah turun padang. Saya macam cakap, dia adalah salah seorang ikon saya juga. Okey, perjuangan beliau, tengok di mana beliau tetap berjuang untuk rakyat sehingga ke akhir. Masih dia jadi PM. Memang saya sokong pada dia. Saya terus terang, saya sokong pada dia. Saya nampak kerja dia. Saya nampak kerja PM kita, PMS kita, saya nampak. Alright?
orang bawah-bawah dia, ahli parlimen dia. Saya nampak kerja PM kita, nampak mereka turun, kita dalam NGO kita tahu bukan kita nak tipu, isu rakyat kita bawa dia tahu. Jadi kita ada kerajaan yang bagus, Perdana Menteri yang bagus, yang terbaik. Batu Belah pun dah macam kampung depa. Batu Belah ni mana? Kelang. Hai bro, Joshua, apa khabar? Sihat? Yes, thank you bro. Surya, I'm sihat. Okay, jadi PMS kita memang terbaik. Jadi kita beri sokongan. Jadi apakah rakyat harus lakukan untuk buat benda lagi bagi cantik? Macam saya katakan lah, kita harus bersatu. Thanks bro, take care. Okay Gigi, thank you bro. Thank you brother so much. Thank you for your support. Brother Gigi, thank you. Seorang ahli pekerja di pejabat ahli parlimen, dia telah bagi komen di situ. Mereka tengah berusaha untuk dalam isu ni. Jadi mereka pun dah tahu dah. Okay, kita harap kalau kawasan kalau Brother Gigi bagi tahu ahli parlimen belah kawasan mana, at least kita tahulah siapa yang tempat lama hilang. Bukan lama hilang, saya lama dekat dalam. Saya lama dekat dalam kerana bantu isu rakyat. Isu rakyat kita bersuara. Saya mesti ada langkah sikit lah. Jadi saya tak salahkan mana-mana pihak berkuasa ke tak ada, sebab kita langgar melulu. Kita pergi melulu kan. Kita tak kisah. Bila benda kita nampak salah di sana, kita terus pergi saja. Kita tak nak bagi chance ni. Jadi itu teruskan sokong PMS terbaik. Ya, betul bro. Okey, sambung belajar. Thank you. Terus nampak terus, lama tak nampak. Okey. Ya, lama tak nampak, saya dekat dalam lah. Memang PMS kita terbaik. Tapi walaupun suka hina PMS kita. Yalah, biasalah kan. Orang kalau kita tengok nak start satu kereta pun kita kena ada bateri negatif dengan positif, baru boleh start satu kereta kan, bateri. Kalau dua-dua positif boleh ke? Kalau dua-dua negatif boleh start ke? Tapi kan mesti ada negatif, mesti ada positif. Jadi kita buang yang negatif, kita ambil positif saja. Okey. Macam kita buat perjuangan tiga bangsa bersatu, brotherhood. Daripada grup towing, kita repo team, kita sambungkan grup towing, sambungkan grup repo team. Lepas tu kita gabungkan semua, satu Malaysia kita buat. Saya sampai Sabah Sarawak kita dapat connection. Brother sokong kita, majlis-majlis sana, NGO daripada sana sokong kita. Macam mana? Ada yang positif, ada yang negatif. Tak kisah, janji perjuangan kita straight. Perjuangan kita betul. Kita juang untuk apa? Kita nak berjuang untuk apa? Untuk rakyat. Kita nak berjuang untuk orang, kesusahan. Saya tetap kita berjuang. Okey. Terus nampak memang PM kita terbaik walaupun. Okey, suruh baca. Mana ni? Panikat. Kes apa tu bro? Kes saya yang saya masuk dalam. Kes saya yang masuk dalam section 427 khianat dan akta polis lah. Okey. Sama juga seperti saya nak bantu rakyat kaum India, di mana ada satu persatuan yang kata nak membantu India, tapi dia bukan bantu India. Dia merosakkan dan memberikan kesusahan kepada kaum India banyak. Tapi saya dengar lah hari ni, Tuhan kan saya selalu cakap, Tuhan masih ada. Saya takut pada Tuhan saja, bukan pada manusia. Alright? Jadi Tuhan masih ada. Hari ni dia karma dia kena balik. Dia banyak isu lah, dia kena lari sorok sana. Dia tak berani sampai pergi ke balai sekarang dah. Dia dah jadi, saya dengar dia dah wanted lah. Saya dah biarkan dia. Saya serah pada dia, biar Tuhan yang handle kat dia. Okay? 427 ada kekurangan ke itu 427 tu khianat bro, khianat. Khianat tu saya telah pecahkan kereta dia di hadapan IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah. Itu yang saya kena, wajib dipenjara lah. Okay? Wajib dipenjara dan didenda. So saya bayar denda dengan dipenjarakan lah. Jadi kes itu sudah selesai dan saya pun sudah habis hukuman. Saya pun telah kembali. Okay? 2 tahun tak, setahun. Kalau tak bayar denda 2 tahun. Kalau bayar denda setahun. So saya bayar denda, saya sudah keluar. Alright? So itulah saya buat. Itu pun pasal semua perjuangan, kes untuk rakyat kita juang kan. Macam kes Along kita buat kan. Mangsa-mangsa Along kita buat. Alright? Warga asing ni kita pun buat. Alright? Saya kena penjara kat mana? Kajang bro. Jatuh hukum kat Kajang. Alright, so jadi isu warga asing pun kita buat, isu Along pun kita buat, isu untuk rakyat kita buat. Masa tu kita berjuang lagi kuat kan. Yang kita buat gabungan satu Malaysia, Brotherhood, satu tiga bangsa bersatu yang saya tubuhkan, rescue team kita. Lepas tu VIP Tamlian Brotherhood, alright. Semua kita buat, okey. Kes 427 dengan akta polis.
Jumpa Datuk Seri Najib tak? Yalah, dia jumpa hari ni, boleh jumpa dia punya bosku. Yalah, betul bosku. Bosku, kita jumpa dia hari ni kat dalam lah. Ada jumpa. Kes jebat ke? Bukan kan kes jebat. Jebat punya kes tak nak. Jebat kes lain. Ini kes yang saya gaduh depan IPD hingga pecahkan kereta Persatuan Presiden tersebut, yang anda tahulah sekarang ni dia tengah buat banyak video dalam bahasa Melayu pun anda tengok. Dia pakai cabang-cabang punya, rambut dia pun separuh botak sini punya. Tu orang tu lah. Master. Alright, thank you bro. Misteri lah. Master, thank you. Bosku ada cakap apa-apa ke? Bosku nak cakap susah sebab dia ada dengan kawalan UKP, unit kawalan penjara akan ikut dia. Jadi kita tak boleh cakap dengan dia direct, tak boleh cakap lah. Daripada jauh kita boleh bagi. Saya selalu warning bosku ke macam tu lah. Boleh lah, berlambai-lambai dia, tu sajalah. Joseph is back. Oh, thank you bro. Joseph is back. Joseph is back. Alright. Lama bercuti bos. Lama bercuti. Kadang-kadang kita kena cuti sikit lah kan. Namanya salam dari JB. Lama tak nampak bang. Last saya sebelum jatuh hukum ni, saya dekat JB buat MUA punya Brotherhood. Okay, kalau ada tengok dalam TikTok saya ni, ada satu yang kita gabungan. Justin, can you give me some water please? Air pun dah bilang. Nampak aku salah nampak. Masa tu saya sebelum jatuh hukum lah. Malam sebelum tu saya dekat JB buat bersama function dengan Tok Putih, dengan Ayah Samad, dengan gabungan kita Brotherhood, tiga bangsa bersatu, Melayu, Cina, India. Ada boleh tengok dalam video dalam TikTok saya ada. Kalau ada scroll TikTok saya bawah tu ada video. Itu Long Tiger tak tahu apa cerita lah. Saya dengar dia kat dalam lagi. Okay, dia masih kat dalam lagi. Tapi itu kita serah pada kita punya kerajaan lah. Mandi jangan lama-lama sudah putih, tapi putih hitam tetap hitam, sabun jatuh jangan kutip. Ini apa ayat penjara ini Marilah bang datang Fontaine Johor pula, santai-santai. Boleh nanti saya akan turun mana-mana kawasan, saya akan baca fighter ni keluar masuk dah jadi makan. Betul. Alright, so macam saya katakan isu ni kalau kita boleh terus banyak bro Joseph. Okay, nampak lain bro sekarang, nampak lama tak dengar khabar. Sihat saya memang sihat. Suka tengok bro Joseph gegar jebat dan dengan kayu. Sekarang ni jebat dah jadi kawan lah. Dulu lain, sekarang lain lah. Itu pun dulu jebat dengan saya jadi masalah pun pasal apa? Si Burma ni lah. Si Burma ni yang buatkan isu perkauman. Tengok, dia buat isu perkauman. Di mana saya sampai jebat jadi masalah pasal ni si Burma lah. Lain kali hati bro, zaman sekarang money is king. Betul, money is king. Thank you for all your advice. Sebab itu kita kena terajang berhari haram ni. Terajang berhari haram. Betul, kita harap lah. Tapi saya dengar dalam penjara pun dia memang dia pun tak boleh duduk diam. Dia tak boleh duduk satu bilik. Dia kena lari sana dari sini. Sebab memang dia bukan orang baik kan. Dia bukan orang baik. Kalau dia hati baik tu lain. Dia bukan hati baik. So kita taruh dia tepi lah. Dia tak ada apa-apa lagi lah. Okay, so jadi saya berharap lah kepada semua rakyat Malaysia di luar sana, ini bulan kemerdekaan ni kita bersatu demi kemerdekaan kita, dengan kita menyambut bersama PMX kita, Perdana Menteri kita, PMX kita bersama dia, kita bagi dia sokongan yang kuat. Alright, bagi dia sokongan yang kuat. Dia buat banyak isu, banyak isu yang saya tengok. Semasa saya dalam penjara pun saya tengok banyak isu yang dia telah bawa. Sebab dalam penjara kita dapat baca paper seminggu sekali. Seminggu sekali. Kadang-kadang satu bulan paper, bulan Jun kita dapat, bulan Julai. Lama sangat lah kita baca paper macam tu lah. Jadi kita dapat berita sikit-sikit lah. Okay bro, sukses, thank you. Bos, nampak aku sihat ke? Sihat. Thank you. Apa sekarang nampak kurus, ada sakit ke? Tak ada sakit. Okay, saya tak ada sakit. Sick diet. Okay, biasalah dekat penjara bukan makanan sedap kan. Makanan memang penjara memang kesihatan bagus punya. Tak ada gula, tak ada garam, tak ada rasa punya. Setahun. Berapa lama kat dalam setahun tu? Oh, berapa lama bang kat
dalam setahun lah. Baru keluar ke bos? Baru keluar, bukan baru sangat lah, dalam 2 minggu dah lah. Okay, master, thank you. Ada di bang. Thank you bos. Kita kena harap. Ya betul. Alright, kita kena kuatkan semangat negara kita. Sebab banyak kalau kita tak ada bersama, alright, kita tak ada bersama, kita tak bergabung, jangan kita lah bergaduh antara sama kita rakyat. Kita harus bersatu. Demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Saya berjuang daripada dulu sampai sekarang. Besok kita nak fikir anak cucu kita nak hidup macam mana. Sekarang ini kita berjuang ni semua sama juga. Bila kita bersuara dalam social media dengan social media platform ni kerana apa? Besok anak muda kita nak berniaga sana, tak ada masalah. Kalau hari ni kita berdiam, kita tak nak bersuara, kita tak nak bertanya, tak nak bawa isu ni ke umum, tak nak bawa ini ke umum, apa akan jadi? Apa akan jadi? Besok anak cucu kita kena kerja dekat bawah dia orang. Mereka dah jadi bos, kita tak jadi bos dah. Alright. So yang mana-mana yang hari tu ada call saya tanya isu pasal kebanjiran, warga asing di tempat mereka ni, kalau boleh anda kumpulkan aduan anda semua, buat in dalam paperwork, type baru, cantik-cantik kasih type, bawa isu tu kepada ahli parlimen. Alright, kumpul, anda kena bersatu, 10 orang ke 20 orang ke, masalah anda bawa letak situ, pergi jumpa ahli parlimen kawasan anda, bagi tahu masalah anda kat dia. Selepas tu anda akan tahu apa yang harus anda akan lakukan, apa the next step yang boleh buat. Bos kita harap kau semoga dengan siapa orang menunggu sakau kasih mati. Siapa tu tukang sakau? Siapa tu tukang sakau? Saya pun tak tahu. Alright. Jadi saya tak banyak sangat dalam politik, saya cakap hari ni. Saya banyak kepada rakyat. Okay, kita NGO ni bersama rakyat. Jadi bila kita tengok kerajaan yang mana yang betul-betul bantu rakyat, kita sokong. Itu saja. Saya akan sokong. Mana yang saya bawa isu rakyat kita, kan saya bawa isu rakyat bila jumpa dengan ahli parlimen ke atau YB ke atau pada ahli adun negeri don kawasan ke, bila mereka bagi jawapan, mereka bantu, tetap kita akan sokong. Bila kita buat benda macam saya katakan, slogan kita selalu bersama. Benar tak benar, salah tak salah, lawan tetap lawan punya saya. Okey. Jadi benda isu-isu seperti ini kita nak bawa kepada rakyat, isu kita bawa kepada mereka, mereka harus tengok dan kaji. Okey, kita bawa isu masalah rakyat, bukan kita bawa isu siapa-siapa. Bukan kita sokong pada parti ke warga asing. Masalah rakyat, okey. Anda akan ikut dalam masa minggu depan ni saya dah buat satu isu. Alright, isu di mana penjaga-penjaga tersebut telah berniaga hampir 40 tahun. Alright. Dan isu ni pun saya telah bawa kepada YB berkenaan kawasan tersebut. Okey. Dalam minggu depan anda akan tengok video saya. Alright. Di mana saya YB tu turun padang untuk berjumpa rakyat di mana yang masih dalam kesusahan itu. Alright. So ini juga saya nak share. Kalau boleh tolonglah bawakan isu ni semua kepada ahli parlimen anda terdekat. Jangan simpan diam. Abang kenapa dah kurus, abang sakit ke? Tak ada bro. ATN tak ada. Saya tak ada sakit. Saya diet strict diet. Strict diet itu saja. Bukan apa-apa lah. Strict diet saja. Okay. So saya ucapkan kepada semua follower saya, kepada supporter saya yang memberi sokongan selama ni, selama saya berjuang daripada tahun 2017 hingga hari ini, yang masih bersama saya. Bro, you sihat? Ya, saya sihat. Masih hingga hari ini sama saya. Okey, dan terutama sekali kepada grup-grup member saya, okey, daripada rescue team. Okey, 3 Bangsa Bersatu Rescue Team, 3 Bangsa Bersatu Rescue Team, VIP Tamlan Brotherhood dan PKMTN Women's Voice yang bersama saya berjuangkan rakyat, isu rakyat, dan bersama saya. Thank you so much, thank you for support, thank you for sana. Terutama sekali saya nak ucapkan kepada Kak Long Eva. Selalu beri daripada Pahang. Dia daripada Pahang. Even though dia seorang wanita juga, tapi dia memang bagi saya support yang kuat. Alright. Sebab kita gabungan kita dah buat besar. Okay. Boleh katakan kita ada seluruh negeri, kita ada brothers kita bersama kita. Alright. Di mana itulah kita buat laluan yang betul. Okay. Berbilang bangsa bersama kita. Jadi kita punya brotherhood 3 Bangsa Bersatu tetap akan berjuang untuk rakyat.
Okey, terutama sekali sekarang saya kembali untuk isu warga asing ni. Saya berharaplah isu ni kita akan bawa part by part kepada kementerian ataupun kepada jabatan yang tertentu untuk mereka tengok masalah rakyat kita. Alright. So saya berharap jangan kita berdiam diri, berdiam atau kita tak nak ambil tahu masalah ini. Sebab anda tengok kalau sekarang ni, dulu warga asing ni segelintir saja ada di beberapa kawasan yang terseruk. Kawasan yang terseruk tau, yang kita tak boleh jumpa biar. Tapi sekarang anda nampak warga asing ni sekarang berluasa di semua tempat. Besok mereka akan datang beramai-ramai di kawasan-kawasan yang tertentu. Macam kalau kita tengok Kuala Lumpur sekarang, ibu kota kita dibanjiri warga asing. Alright, kalau kita pergi macam hari Sabtu ke hari Ahad, kita tengok mata pandang kita pun, mata boleh menjadi boleh kita nangis berdarah lah. Susah payah nak tengok warga negara kita bersama. Semua kita nampak warga asing juga. Alright. So haraplah itu ibu kota kita, ibu negara kita. Alright. Jadi saya berharap banyak-banyak saya bagi harapan seluruh rakyat Malaysia, ini bulan kemerdekaan ni kita harus bersama. Okey. Bapa kemerdekaan kita Tuanku Abdul Rahman, okey, yang telah berjuang untuk kita berbilang bangsa. Okey, kaum India, kaum Melayu, kaum Cina bersama. Okey. Alamak, saya bukan sakit lah bro. Saya diet, okey. Thank you Thank you. Tanya sorry yang tak baca komen tu, sorry. Sebab saya bagi dan sedikit pasal isu ini. So yang telefon saya, yang bagi saya komen, yang juga tahu pasal isu ni, jangan risau. Anda boleh hubungi pada saya pun, alright, ataupun anda boleh hubungi pada kita punya brother Sofian. Brother Sofian ni sekarang berjuang dekat Penang pasal isu warga asing ni. Tengok brother tu turun padang habis maksimum. Untuk apa? Untuk bukan dia. Untuk dia turun bukan untuk dia. Dia turun padang ni untuk masa depan anak anda, cucu anda dan masa depan untuk anda. Jadi dia turun padang untuk membantu anda. Okey, terutama sekali peniaga-peniaga kecilan. Cuba anda fikir macam mana cari wang pendahuluan. Anda buka kedai susah payah, selepas tu orang lain datang buat niaga senang-senang. Orang lain datang buat berniaga senang-senang. Okey, jadi inilah saya nak cakap kepada anda semua. Saya berharap jangan berdiam. Jika anda rasa tempat anda banjiri pada warga asing, pergi buat aduan. Incoming voice call. Pergi buat aduan. Alright, buat aduan. Kalau aduan anda tak dibalas, alright, pergi jumpa kepada ahli parlimen yang anda undi. Warga asing yang anda isu warga asing ni anda bawa kepada ahli parlimen, di mana wakil rakyat kita bawa di anda kawasan mana, pergi ke jumpa wakil rakyat tersebut dan bagi tahu kepada dia masalah anda. Alright guys, so thank you so much. Thank you for being share my life. Okay, saya pun ada kerja sikit nak buat, jadi saya nak share sikit ini saja. Okay, so saya ucapkan semua kepada follower saya dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia berbilang bangsa, selamat menyambut hari kemerdekaan kita. Okay, pada 31 Ogos ini. Alright, selamat malam, salam perpaduan, salam tiga bangsa bersatu dan salam brotherhood. Okay, thank you, bye.